Menarik hari ini, Ashraf Wajdi yakin Malaysia tidak akan jadi negara sekular. Presiden PAS bangga dengan sokongan pengundi muda. Bersatu wujudkan mekanisme baru tangani MP lompat sokongan. Sri Kandi Bersatu genggam taat setia bersama parti walau banyak hasutan. Ni Elin sahkan beliau Ahli Muafakat Nasional pimpinan Anwar Musa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakila dalam Nextstep News edisi tengah hari Khamis 23 November 2023. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Nextstep TV dan follow Facebook Nextstep Malaysia. Berita sepenuhnya, tidak mungkin negara ini akan berubah menjadi negara sekular yang memisahkan pentadbiran negara dan negeri daripada agama Islam, kata Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Beliau berkata dakwaan pemimpin-pemimpin PAS kononnya pentadbiran kerajaan perpaduan sedang menuju ke arah menjadikan negara ini sebagai sebuah negara sekular adalah tipu semata-mata. Apatah lagi katanya kerajaan perpaduan ini terbentuk dengan kehadiran ahli-ahli Parlimen UMNO yang sudah tentu akan menentang habis-habisan sekiranya perkara itu ingin direalisasikan seperti didakwa. Tambah beliau, perjuangan UMNO meletakkan Islam sebagai agama rasmi dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia boleh menjadi negara sekular sekiranya 2/3 ahli Parlimen setuju untuk meminda Perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan menetapkan Islam ialah agama rasmi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Dengan tegas Ashraf bertanya, adakah ahli Parlimen UMNO dan Amanah begitu tidak cerdik untuk menyokong pindaan perlembagaan negara? Katanya ketika berceramah di Kampung Cabang Kerteh malam tadi, mereka masih mempunyai iman dan Islam dalam diri mereka. Ashraf berkata negara ini juga mempunyai Raja-Raja Melayu yang mempunyai kuasa sebagai ketua agama Islam di negeri masing-masing dan yang di-Pertuan Agong bagi negeri-negeri Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah-wilayah persekutuan. Presiden PAS Abdul Hadi Awang menegaskan betapa PN berjaya mendapatkan sokongan golongan pengundi muda pada PRU ke-15 dan pilihan raya negeri lalu. Beliau berkata pada PRU 15 dan PRN baru-baru ini, gelombang orang muda dalam lingkungan 21 tahun sehingga 40 tahun menyokong Perikatan Nasional dan yang tinggal hanyalah golongan tua yang tidak reti bahasa dalam lingkungan 60 tahun sehingga 70 tahun. Menurut Hadi, golongan umur tersebut tidak faham politik sedangkan golongan belia sudah faham dan bersama dengan Perikatan Nasional. Hadi berkata demikian semasa menyampaikan ucapan dalam program ceramah perdana malam tadi di Dewan Sivik di Kijal. Program itu turut dihadiri calon PN yang juga Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar yang berdepan calon BN Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor dalam PRK berkenaan. Walaupun begitu, Abdul Hadi berkata golongan pengundi saluran 1 dan 2 itu perlu dipujuk supaya menyokong PN. Ahli Parlimen Marang itu juga berkata PRK Kemaman kali ini sangat penting untuk menolak UMNO. Beliau berkata ia kerana UMNO yang bertanding kini adalah UMNO yang bergabung dengan DAP dan PKR yang dikatakannya sebagai UMNO yang telah meninggalkan perjuangan Islam dan bangsa Melayu. Untuk rekod, PAS pernah 3 kali bekerjasama dengan DAP dalam pakatan politik menghadapi pilihan raya umum pada 1999, 2008 dan 2013. Perhimpunan Agong Tahunan Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang akan berlangsung pada 23 hingga 25 November ini di Ideal Convention Centre Shah Alam membincangkan agenda penting melibatkan hala 7 parti berkenaan. Agenda yang paling menarik perhatian tentunya berkaitan isu kerjasama PAS dalam Perikatan Nasional serta sokongan 4 ahli Parlimen Bersatu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Ahad lalu mendedahkan satu mekanisme baru akan diperkenalkan bagi memastikan semua ahli Parlimen Bersatu kekal istiqamah dengan perjuangan dan dasar parti.
Langkah itu susulan bagi mengelakkan berulang lagi tindakan dilakukan 4 ahli parlimen bersatu itu melibatkan ahli parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, ahli parlimen Labuan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman, ahli parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim dan ahli parlimen Jeli Zahari Kecil. Mengulas mengenai hubungan bersatu dengan PAS dalam PN pula, media melaporkan Naib Presiden PAS Datuk Idris Ahmad pada Isnin berkata, PAS sentiasa komited untuk mengukuhkan kerjasama dengan parti lain dalam PN pada masa depan. Ujar beliau terdapat banyak percubaan pihak tertentu yang mahu melibat PAS berbalah dan keluar daripada PN. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kenyataan Muhyiddin yang menyifatkan sokongan rakyat terhadap PAS dianggap sudah tepu sebelum parti itu menjalinkan kerjasama membentuk PN. Perhimpunan Agong Tahunan Bersatu dijangka mungkin akan menjadi platform bagi parti tersebut menegaskan pendirian berhubung kerjasama dengan PAS dalam PN sekaligus menoktahkan pemahaman pihak-pihak tertentu tentang gabungan berkenaan. Sri Kandi tetap setia bersama Bersatu biarpun banyak dugaan dan bisikan syaitan. Sri Kandi terus setia. Itu kata Ketua Sri Kandi Bersatu, Datuk Sri Rina Harun yang menyifatkan sayap parti itu terbukti utuh menggenggam kesetiaan bersama parti kerana tidak ada mana-mana ahli parlimen dalam kalangan mereka mengalih sokongan. Ujarnya sayap wanita parti itu berikrar untuk terus setia bersama kepimpinan dan parti meskipun berdepan banyak dugaan dan hasutan. Beliau berkata demikian ketika ucapan dasar di Perhimpunan Agong Tahunan Bersatu 2023 pada Khamis. Dalam pada itu, Rina menyifatkan Sri Kandi Bersatu tidak sama dengan wanita UMNO yang dilihat bersikap mengetepikan muka baharu dan muda dalam parti. Katanya Sri Kandi sebaliknya sangat mengalu-alukan kehadiran semua wanita pelbagai peringkat umur demi pengukuhan parti. Bagi memastikan Perikatan Nasional memenangi PRN tidak lama lagi, Rina berkata pada perhimpunan kali ini wujudnya Adinda Sri Kandi Muda buat kali pertama yang mendapat sokongan beliau sepenuhnya. Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid yang memfailkan petisyen mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan mengesahkan dia merupakan ahli muafakat nasional selepas sijil keahlian milik wanita itu tersebar di sosial media. Melihat tangkap layar sijil yang tular, jelas nama Nik Elin tertera di sijil tersebut bersekali dengan nombor keahliannya dalam muafakat nasional. Sijil itu dilihat ditandatangani Tan Sri Anwar Musa selaku Presiden MN ketika itu. Turut tersebar foto memaparkan wanita itu bergambar dengan ahli Parlimen Kota Baru, Datuk Sri Taqiyuddin Hassan dan Anwar Musa. Nik Elin ketika dihubungi media menjelaskan dia mendaftar sebagai ahli MN selepas dijemput sendiri oleh Anwar Musa. Nik Elin sebelum ini menjelaskan fotonya bersama Taqiyuddin diambil pada Mei tahun ini ketika Majlis Hari Raya Muafakat Nasional. Susulan tersebar keratan sijil tersebut, timbul spekulasi mendakwa Menteri Undang-Undang ketika pentadbiran PN iaitu Taqiyuddin sengaja membenarkan petisyen Nik Elin supaya isu tersebut dapat dijadikan peluru untuk menembak musuh politik mereka di masa akan datang. Ada juga yang mempersoal Nik Elin sebenarnya bersama dengan siapa. Bahkan timbul dakwaan mengatakan ada unsur sabotaj dari pembangkang untuk mencemarkan nama Kerajaan Perpaduan apabila menunggang kes ini. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.